Benda yang utama kita nak adalah rahmat dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tok Bilal, Tok Siak, yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, para tuan guru, asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan izin dan inayahnya kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beribadah, dan juga kita diberikan peluang oleh Allah untuk kembali bertaubat atas dosa yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah, malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita, Kitab Muhimmah, pada membicarakan tentang hukum hakam, rumah tangga, kebaikan, kebahagiaan kepada mereka yang taat, dan kecelakaan kepada kesesaan dan kecelakaan kepada mereka yang derhaka, terutamanya isteri, para isteri yang sangat-sangat kena tumpu, kena ambil cakna belajar tentang ilmu ini supaya kita ini menjadi isteri yang salihah. Dan dalam kitab ini juga dia akan membahaskan tentang hukum suami yang lari daripada tanggungjawab, yang meninggalkan tanggungjawab dia kepada keluarga. Bukan cerita bab orang perempuan sahaja, cerita orang lelaki pun ada. Jadi kita tengok kitab muka surat yang ketiga. Muka surat yang ketiga, baris yang keempat dari atas. Baris muka surat 3, baris yang keempat dari atas. Dan tiada pula wajib gilirannya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata tuan musannif, dan tiada pula wajib gilirannya. Ini sambungan sambungan daripada hukuman ataupun kita kata denda yang dikenakan kepada isteri yang derhaka kepada suaminya. Yang saya pernah sebut sebelum ini, antaranya tidak wajib memberikan nafkah kerana derhaka, kerana nusyuz. Isteri yang derhaka, yang nusyuz terhadap suaminya, maka tidak wajib suami memberikan nafkah pada hari itu. Contohnya, sehari bagi RM50, maka hari itu tak wajib bagi. Ataupun hari itu jamu makan tengah hari, beli makanan, tapi oleh kerana derhaka, maka tak wajib bagi. Dan juga tidak wajib pula memberikan pakaiannya
ya, yang saya sebutkan setahun 2 pasang, maka tahun tu tak bagi pun tak apa. Raya tak ada baju baru, pakailah hak lama hak duk ada misalnya. Itu antara hukuman-hukuman dia. Dan malam ini dia sambung lagi, Tuan Musannif sambung kata apa? Dan tiada pula wajib gilirannya. Sebab apa tak wajib? Suami tak wajib memenuhi giliran? Kerana isteri itu derhaka. Bila sebut kata dan tiada pula wajib gilirannya, merujuk kepada apa? Merujuk kepada suami yang ada isteri lebih seorang lah, cikgu. Kan? Habis nak talah siapa? Kita tak tahu. Bila sebut kata giliran, maksudnya poligami lah. Kalau poligami ramai, lebih seorang. Kalau seorang monogami, origami lain. Baik, maka kerana sebab derhaka itu, isteri ni, contohnya isteri yang kedua misalnya, isteri yang kedua buat masalah derhaka kepada suaminya dan dijadikan cerita minggu tu giliran isteri tu. Oleh kerana derhaka, maka suami tidak wajib memenuhi giliran rumah hak nombor 2. Kerana apa? Kerana cas dia nusyuz. Isteri nombor 2 tu nusyuz. Maka suami kata aku tak boleh pergi, tak boleh kelik minggu ni, bukan aku tak kata apa, bukan giliran hak nombor 2. Sebab giliran ini wajib lah. Memenuhi giliran ni wajib. Yang boleh menggugurkan kewajipan ni daripada isteri sendiri ataupun kerana nusyuz. Macam dalam ni dia kata kerana nusyuz, tak wajib pula gilirannya. Ataupun kerana isteri sendiri, maksudnya dia kata abang minggu ni tak apalah, abang nak duduk rumah kok lama sikit pun tak apa, saya tak apa. Tu tak apa cikgu. Jenis tu tak apa lah. Wajib kena gilir. Dah menikah 2, 3, 4 ke, kena pandai-pandai susun hari lah. Apa nama? Maka kerana nusyuz dan juga kerana isteri itu sendiri yang minta tak apa. Maka tidak ada alasan suami pun kalau dah menikah 2 tu, kod dia kata hari ni bukan giliran sana ke, sana apa nama uzur, tak balik pun tak apa. Tak boleh. Wajib balik. Sebab giliran ni bukan semestinya kena tidur bersama. Duduk di luar rumah, apa nama, duduk di pitu pun tak apa dah kata ulama. Duduk, isteri tidur di dalam rumah, dia tidur di sofa tengok TV terlena. Tak semestinya kena pegang, tak semestinya kena jimat. Kata ulama sekurang-kurangnya boleh cerita, kata abang hari nak duit sikit, kan. Duduk di pitu pun boleh cerita dah. Kata nak duit, nak pakai duit sikit. Sekurang-kurangnya kata hadir ke rumah, hadir giliran tu, tak semestinya kena tidur sekali. Duduk di luar, duduk di sofa tu pun tak apa. Tapi wajib hadir, tetap wajib hadir. Tidak boleh bagi alasan hak sana sakit malah pergi ya. Tak boleh. Kena pergi. Kok mana pun kena pergi. Dah nak menikah 2 sangat, kena. Habis. Tu tiada wajib pula gilirannya. Musim apa nama, baru-baru ni musim PKP ni ramai jugalah orang minta kat polis. Sebelum ni tak tahu, rupanya menikah seorang lagi imam. Dia alasan dia nak kena klik rumah hak nombor 2, lama dah tak klik. Baru tahu. Tu tak boleh nak rentah negeri macam tu. Saja-saja tak boleh nak rentah. Kan? Habis. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu, yang derhaka tu, sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia perempuan tu oleh suaminya pada tempat ketidurannya hingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan taat pula. Saya sebut dah sebelum ni kan, macam mana nak ajar isteri yang nusyuz, yang derhaka ni. Allah Ta'ala cerita dah dalam Quran kan, fa'idhuhunna, kalau isteri perempuan-perempuan kamu ini
tak mau dengar cakap, fa'idhuhunna, Allah Ta'ala kata. Nasihat dulu kan. Nasihat dulu. Nasihat pun tak makan saman, maka asingkan tempat tidur. Asingkan tempat tidur. Tak makan saman juga, dah asing pun tak makan saman juga, maka pukullah dengan niat nak mendidik, dengan pukulan yang ringan. Saya cerita dah sebelum ni kan, bukan kerana nak menyakitkan, tetapi kerana nak mendidik. Tu. Maka dia kata, meninggalkan akan isteri tu oleh suaminya pada tempat ketiduran tu, hingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan, dan jikalau sampai beberapa tahun sekali pun benda tu duk berulang buat tu, tak kira lah. Contohnya asingkan tempat tidur. Asingkan tempat tidur selagi mana derhakanya itu tak tidur sekali lah. Tak tidur sekali. Tuan Musannif kata, jikalau sampai beberapa tahun sekalipun, walaupun benda tu bertahun-tahun sekalipun, itu antara denda dia lah. Macam saya sebut sebelum ni, orang perempuan bila dah tinggal kena asing, kena pulau tempat tidur ni, dia rasa lah, orang kata apa, rasa lain lah, no? Suami buat macam tu dia rasa lain, maka mungkin timbul keinsafan dalam diri dia. Tapi macam saya sebutkan, hukuman-hukuman ini nak pesan kepada wanita-wanita, perempuan, isteri yang bekerjaya. Hari ini kan orang perempuan ramai dah kerja sendiri, pegawai, ada gaji sendiri, ada duit sendiri. Maka kalau kita tengok zahirnya hukuman yang diceritakan ini, tak bagi nafkah, tak bagi pakaian pada musim itu, tahun tu, orang yang bekerjaya ni dia rasa tak heran. Maka sebab itulah hukum syarak ni, ini hikmah dia. Tetapi yang utama ialah kita mentaati perintah Allah. Bukan hanya tengok hukuman, setakat tak bagi nafkah, boleh order gitu ya, tak ada masalah, duit banyak, pegawai bank, gaji beribu-ribu. Orang dia akan nampak yang tu, tetapi sebenarnya itu hikmah. Maksudnya hak sebenarnya, hak utamanya tengok dulu. Kerana apa tak boleh buat benda ni? Kerana Allah Ta'ala larang. Bukan kerana tengok semata-mata hukuman. Apa-apa pun yang berlaku kita tengok dia ada hikmah dia, tetapi kerana Allah, hak tu yang utama. Baru kita tengok kerana apa. Kan? Habis. Maka sebab itu orang perempuan, isteri ni kena jaga. Walaupun tinggi jadi pegawai, suami ni kerja biasa saja, jangan sesekali kita merendah-rendahkan suami. Jangan tak makan saman, jangan tak taat kepada suami kerana suami itu kerja biasa. Jangan. Nak menikah, dia kena tahu belakang semua tu, bukan semata-mata nak hidup bersama, tetapi dia kena tahu hukum hakam, dan juga hak suami ke atas diri dia tu dia kena tahu. Bukan semata-mata nak nikah. Kita takut seronok nak nikah semata-mata tapi tak dapat faham makna falsafah perkahwinan, pernikahan itu menyebabkan terpisah di tengah jalan. Itu kita tak mau kan. Bergaduh ke apa tu biasalah. Itu boleh berlaku, adi, orang kata, adat lah. Tetapi bagaimana nak menguruskan, nak mengawalkan benda itu supaya tidak menjadi semakin teruk. Bukan nak puji orang lelaki lah, tapi orang lelaki ni dia tak rajin nak beleber, orang kata imam. Kalau kata kena merepek pun, dia ambil kunci motor, lepak kedai mamak lah. Kan? Maka isteri jangan cabar pula. Duk pok-pek sampai cabar. Orang lelaki ni dia mari ego dia, pantang dicabar, jadilah berlakulah benda yang tidak diingini. Sama ada kekerasan, kezaliman, sampai nak pukul ke, nak jatuhkan talak ke dan sebagainya kan. Kita takut benda tu. Orang lelaki pula hak jenis baran pula, hak jenis ikut dan dia pula, hak tu pun masalah juga kan. Kira ni sikit kira nak marah, ni sikit kira nak marah, tak boleh lah kan. Habis tu. Dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun,
Walaupun bertahun-tahun sekalipun, selagi dia tidak kembali kepada taat, maka selagi itulah hukuman itu dikenakan. Tu. Dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat yang berbuat bakti, yang tiada derhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun. Kata Tuan Musannif lagi, dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu. Perempuan yang derhaka, maksudnya isteri yang derhaka itu, malaikat melaknat. Siapa yang melaknat? Oleh segala malaikat yang berbuat bakti. Bukan kata akan mendapat seksa dari Allah, tetapi awal-awal sekali malaikat akan melaknat isteri yang derhaka kepada suaminya ini. Dia bila kata malaikat melaknat ni, bahasa kapung kita kata menyumpah lah. Malaikat menyumpah lebih kurang lah kalau bahasa kita. Tapi kat sini maksudnya apa? Bila kata malaikat melaknat perempuan yang derhaka kepada suaminya itu, dengan maksud apa? Malaikat minta kepada Allah Ta'ala supaya perempuan ini dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Minta. Sebab apa? Kita hidup ni, benda yang utama kita nak adalah rahmat dari Allah. Hak tu yang benda kita nak sangat. Rahmat dia berbeza dengan nikmat. Nikmat ini kesenangan yang kita dapat. Bahkan bukan kita je dapat, orang yang tidak beriman pun Allah Ta'ala boleh bagi. Tetapi rahmat Allah Ta'ala pilih orang yang beriman dan taat kepada dia, boleh dapat rahmat Allah Ta'ala. Tapi nikmat semua orang boleh dapat. Orang yang tidak beriman, yang tentang Allah pun boleh dapat nikmat yang banyak. Maka maksudnya apa? Kita ni hidup, walaupun kita ni orang kaya sekalipun, nikmat macam-macam, tetapi kalau tidak ada rahmat dari Allah, tidak ada erti hidup kita. Sebab itu pentingnya rahmat. Bila didoakan oleh malaikat, malaikat ni jenis apa? Yang berbuat bakti. Ini sifat dia. Sifat malaikat ni kerja dia buat bakti, buat khidmat kepada Allah sampai kiamat, macam tu lah. Allah Ta'ala perintahkan rukuk, maka mereka rukuklah sampai kiamat. Perintahkan sujud, sujudlah sampai kiamat. Perintah tanggung arash, tanggunglah sampai kiamat. Perintah tawaf di Baitul Ma'mur, sampai kiamatlah tawaf di Baitul Ma'mur. Bahasa kita Kaabah di langit lah. Baitul Ma'mur ni betul-betul Kaabah tu. Kaabah naik ke langit, Baitul Ma'mur. Di atas sana ada malaikat duk tawaf. Tu. Kita kalau kata malaikat doa laknat kat kita, habis rang lah kita kata. Takkan mu tak berasa apa lagi ikut. Ni malaikat ni makhluk Allah yang tidak pernah buat maksiat, tidak pernah buat dosa kepada Allah. Malaikat laknat. Bila sebut kata malaikat laknat, maka ini tanda kata nak kenai dosa besar ni bila ada laknat dari Allah, laknat dari malaikat. Itu antara maksudnya orang tu dosa besar, dia buat dosa besar. Malaikat ni yang berbuat bakti, tak pernah buat dosa. Cuma kata ulama, kalau nak dibandingkan lah, nak dibandingkan kalaulah kedudukan manusia, makhluk ini dengan malaikat di sisi Allah, siapa hak paling mulia? Maka kata ulama, manusia boleh jadi orang yang lebih mulia, makhluk yang lebih mulia berbanding dengan malaikat. Manusia. Tapi manusia hak benar-benar bertakwa kepada Allah lah. Bukan macam kita nak bandingkan dengan malaikat, jauh lah. Antaranya Rasulullah SAW. Nak dibandingkan, bukan kita nak merendah-rendahkan malaikat, tapi kalau nak dibandingkan Rasulullah, kekasih Allah, dengan para malaikat, hatta ketua malaikat sekalipun, malaikat Jibril, Rasulullah adalah makhluk yang mulia, paling mulia. Malaikat Jibril ni ketua malaikat lah, menyampaikan wahyu. Dan malaikat-malaikat lain dia ada tugas-tugas dia, hak wajib kita belajar. 10 malaikat yang wajib kita kenal tugas mereka apa dia. Hak ni akidah kita. Kalau kita mengaji akidah, kita percaya kepada para malaikat, ya, dan juga kita kena kenal 10 malaikat yang wajib diketahui. Kalau Rasul, 25 orang Rasul. Kalau malaikat, 10 malaikat yang wajib diketahui, kena kenal. Bukannya kita kata tak apa kot, no, tak kenal.
Tak. Walaupun kita kata tak tahu apa nama, tak tahu turutan dia ke, tak tahu spesifik nama yang sebenar ke, tapi kita tahu bila sebut ni, oh malaikat ni buat ni tugas dia. Malaikat ni banyak. Guru saya kata kita tengok pantai di pasir di pantai, boleh kira tak imam? Kita pergi pantai kan, tengok pasir banyak, kalau bahasa kampung ke beriak kan deh, imam beriak ke? Beriak banyak ni pasir ni, kita boleh kira? Tak boleh kira. Malaikat lebih banyak daripada tu lagi. Yang kita kenal tu ketua-ketua dia ada AJK dia. Guru saya kata dia ada AJK dia. Macam tsunami berlaku kan, 200,000 lebih orang mati. Malaikat maut ke buat kerja? Zak ambil nyawa. Sok. Guru saya kata dia ada AJK dia. Dia ketua dia. Ketua dia ada AJK dia. Tu. Habis tu malaikat. Yang berbuat bakti, yang tiada derhaka mereka itu malaikat kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun, satu lahzah pun, satu saat pun tak pernah derhaka kepada Allah. Sebab apa orang manusia ni kalau dia bertakwa kepada Allah, dia boleh naik darajat dia lebih tinggi dari malaikat? Antara sebabnya kerana malaikat ni tidak diberikan nafsu oleh Allah. Dia tidak ada nafsu malaikat. Dia tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Maka dia melakukan ketaatan kepada Allah dalam keadaan dia tidak diberikan nafsu. Adapun manusia kita ni diberikan nafsu, diberikan juga manusia yang menghasut, hantar pula syaitan iblis. Kita melakukan ketaatan dalam keadaan kita ada nafsu, ada musuh-musuh manusia, ada syaitan. Maka kalau orang ini dia berjaya mujahadah dia berjaya mengharungi dugaan dan cubaan ini, maka itulah menyebabkan dia naik darajat yang tinggi. Sebab dia berjaya, sebab dia berjaya bertakwa, sebab dia mengharungi halangan yang sangat hebat. Malaikat tidak ada nafsu. Tu beza kan. Habis. Dan bahawa menyeksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu di dalam neraka. Bukan sahaja malaikat melaknat orang perempuan yang derhaka ini, kata Tuan Musannif lagi, dan bahawa menyeksa akan dia mana? Dia isteri yang derhaka itu. Siapa yang seksa? Oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu di dalam neraka. Allah Ta'ala yang akan menyeksa. Inilah yang kita kena tengok, bukan semata-mata hukuman tak bagi nafkah, tinggal tempat tidur, tak bagi pakaian dan sebagainya. Itu memang kita nampak. Tetapi yang paling utama, sebab apa Allah Ta'ala larang? Sebab kamu kalau jadi derhaka akan mendapat seksa oleh Allah Ta'ala dalam negeri yang hina, iaitu dalam neraka. Hak tu yang hak utama kena kita tengok. Kalau kita tengok semata-mata hukuman, nasihat tak makan saman, setakat asing tempat tidur, aku pada rumah lain. Kita nampak hak tu menyebabkan kita tidak akan taat kepada suami, sebab kita rasa kita lebih daripada suami kita. Tetapi bila kita tengok perempuan yang derhaka kepada suaminya itu akan diseksa oleh Allah Ta'ala dalam api neraka, barulah dia rasa timbul kesedaran, rasa gerun. Kalau tak rasa gerun lagi, tak tahulah, tak tahu nak cakap apa. Api neraka ni, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah tengok bagaimana seorang perempuan, orang perempuan ni dipotong lidahnya daripada gunting api neraka. Kerana sebab dia apa dia? Jahat mulut dia kepada suami. Tu. Sebab tu kan. Suami kerja biasa-biasa, duk jerkah, buat tak tahu. Macam tak ada apa. Buat suami dia macam kawan-kawan. Dengan kawan layan elok, dengan suami tak biasa nak sengih, tak biasa nak senyum. Dengan kawan-kawan cakap molek-molek, dengan suami cakap lebih kurang. Maka dipotong lidah dia daripada gunting api neraka. Tu. Maka api neraka ni kena ada rasa timbul, rasa gerun, takutnya ya Allah. Jangan kata malam ni takut, balik sekejap lawan balik suami. Tak mau lagu tu.
Api neraka ni dahsyat tak dahsyat ni, dia 70 kali ganda. Lebih besar, lebih dahsyat daripada api dunia. Api dunia ni, yuk duk masak selalu yuk kan. Duk kacau kawah tu. Imam dia duk tepi tu. Kalau api kuat tu kita, tak tahan gak dia. Tu baru, bukannya kata kena api, bahang dia. Api neraka 70 kali ganda. Kata setengah ulama, kalaulah ahli neraka ni diletakkan di atas api dunia, contohnya api dapur rumah kita, nescaya mereka ini akan menari-nari di atas api tersebut. Sebab apa menari? Sebab dia rasa, lah api dunia terani ya. Kenapa mereka rasa macam tu? Kerana mereka dah rasa tu api neraka yang lebih hebat bila diletakkan atas api dunia. Mereka boleh menari-nari, boleh baring-baring, boleh menyenggeng-menyenggeng. Tu nak begitu kata api dunia ni bagi mereka tak ada apa, tapi kita api dunia ni lah yang dahsyat dah. Apatah lagi dengan api neraka Allah Taala. Dimasukkan dalam negeri yang hina, iaitu di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Ini seksa dia. Seksa dia, kena ringat. Tu. Habis. Kata tu musannif lagi, dan telah berkata Aisyah, iaitu Ummul Mukminin lah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan. Tu bahasa kita lah, lembut sikit. Kalau guru saya orang belah petani naratiwat apa tu, dia baca apa? Hei segala perempuan. Kita boleh baca hai, sebab dia huruf nida, huruf panggilan. Hai, wahai, ya, hai lah, lembut sikit. Kalau hey, dia mau belah sana panggil hey segala perempuan, nampak kasar lah, tapi tak apalah, bagi nampak sikit tegah tu kan. Hai segala perempuan. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian, nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan hadapan mukanya. Kata Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wahai segala perempuan, kalaulah kata hampa ni, kamu ni benar-benar tahu semuanya hak suami ke atas kamu, kalau tahu, kita akan buat apa? Dia kata orang perempuan akan buat apa kalau tahu hak suami ke atas dia ni? Nescaya, jawab dia, jikalau, jawab dia lah, nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu muka, menyapu debu yang ada di kaki suami itu dengan muka. Makna kata apa? Kalau kita tahu betapa besarnya hak suami ke atas isteri ni, membuatkan kita ni akan sapu debu di kaki suami itu dengan muka isteri. Sampai macam tu sekali. Tapi bukan nak suruh buat no. Hak suami pun jangan duk tebang suruh lah. Ni kata muhimah kata ni. Ni abang boklik pada benda ni, selut penuh di kaki ni. Mu mari tolong Ustaz sapu kaki abang ni dengan muka mu. Mana boleh. Ni muhimah kata, jangan duk jual nama muhimah. Bukan kata nak suruh buat, tetapi nak bagi tahu kata apa? Besarnya hak suami ke atas isteri tu, sampai kata boleh nak buat macam tu. Tapi bila tak baik, bukanlah suruh buat sampai macam tu, tapi nak bagi tahu kata apa? Isteri ni tak tahu benar ni pun duk melawan suami, jangan duk kata lah. Tak minta pun sampai suruh sapu muka, sapu debu dengan muka. Cukuplah kamu taat kepada suami kamu, hormat kepada suami kamu, beradab kepada suami kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, seorang isteri ni bila dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, dia jaga solat dia, dia jaga puasa dia, maka masuklah ke dalam syurga dengan mana-mana pintu yang dia nak. Kita kata nampak macam senang nak masuk syurga. Nampak tak? Kan? Tu. Bukan nak suruh buat, tetapi nak bagi tahu kata betapa besarnya
tanggungjawab tu, hak suami ke atas isteri tu. Dan telah mengeluarkan oleh hakim, iaitu Imam Al-Hakim lah rahimahullahu ta'ala, imam antara imam hadis. Dan telah mengeluarkan oleh hakim bahawa sungguhnya seorang perempuan berkata ia perempuan tu bagi Nabi SAW, bahawa sungguhnya anak mamaku, si Anu namanya, ibunya meminang ia ibu tu akan dia, si Anu itu akan daku. Tu kitab Jawi tu deh. Kitab Jawi dia banyak macam tu. Jadi kena tengok, kena tahu kat mana akan dikau, akan dia tu nak kembali kepada siapa. Kena tahu. Kalau tidak lagi, salah murad, salah kehendak tuan musannaf tu. Cerita dia, kan? Cerita dia, ada seorang perempuan ni, dia main mengadu dekat Nabi, dia main minta nasihat. Dia jumpa Nabi, tujuan dia nak minta nasihat daripada Nabi SAW. Dia kata apa? Sungguhnya anak mamaku. Anak mamaku ni maksud dia apa? Anak, iaitu anak bapa saudara dia. Mamaku ni orang belah tani lah ni. Mamaku tu maksudnya pak menakan dia. Pak menakan dia. Jadi dia beritahu kata apa? Sungguhnya ya Rasulullah, anak mamaku ni, si Anu namanya, maksudnya apa? Sepupu dia lah. Si Anu namanya, ataupun si Pulan namanya, sekian-sekian nama dia. Ibunya meminang ia akan dia. Ibu dia mai dekat rumah saya ni, dia tolong pinang anak laki dia ni untuk saya. Maka khabarkanlah olehmu tu siapa? Rasulullah lah. Akan daku apa-apa hak suaminya atas isterinya. Maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia, iaitu hak suami atas isteri itu, nescaya hendaklah aku berkahwin akan dia. Dia kata apa? Ya Rasulullah, sekian-sekian, sepupu aku ni, mak dia main minang dia untuk aku. Maka ya Rasulullah, tolonglah khabarkan kepada aku, ceritalah kepada aku apa yang aku perlu buat. Apakah hak suami ke atas isteri dia, lagu mana? Lepas tu dia kata, maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia. Kalau kata aku dapat buat benda tu, yang Rasulullah cerita tu, aku dapat buat, nescaya hendaklah aku berkahwin dengan dia. Kalau aku dapat buat, insya-Allah, dia kata, aku akan menikah dengan lelaki ni, sepupu aku ni. Dia tanya. Contoh orang mari tanya tu imam lah. Nak menikah, tanya, minta nasihat dan sebagainya. Maka Rasulullah jawab apa? Maka bersabda Nabi SAW, setengah daripadanya, daripada mana? Setengah daripada hak suami ke atas isteri tu. Dah dia mari tanya. Rasulullah jawablah. Setengah daripadanya, daripada hak isteri, hak suami ke atas isteri tu, jikalau mengalir dua lubang hidungnya suami tu akan darah atau nanah, maka menjilat ia perempuan itu akan dia dengan lidahnya. Rasulullah kata apa? Setengah daripada hak yang mu kena buat. Hak suami ke atasmu, antaranya setengahnya itu hakmu kena buat apa dia? Kalau kata mengalir dua lubang hidung suami ni darah ataupun nanah, maka mu jilat nanah dengan nanah dengan darah tu dengan lidahnya, dengan lidahmu tu. Sungguhnya belum lagi mendatangkan ia perbuatan tu akan hak suaminya, tak mendatangkan lagi si perempuan tu hak suaminya, belum lagi. Bayangkan suami kamu ni kalau mengalir darah ke hidung, darah satu pasal ni, nanah pula mengalir keluar ni, kalau mu jilat dengan lidahmu sekalipun, belum tentu lagi mendatangkan hak suami kamu ke atas diri kamu.
Nak bagi tahu kata apa? Besarnya hak isteri, hak suami kat atas isteri tu. Tapi saya sebutkan tadi, bukan suruh buat. Jangan duk tebang kata nak buat, suruh. Ni abang berdarah ni tolong jilat dengan lidah. Janganlah. Jangan suruh, tak boleh. Benda yang menjijikkan, bukan suruh lap pakai lidah. Jangan duk suruh buat. Ni nak bagi tahu kata apa? Sampai macam tu sekali. Itu pun Nabi kata belum lagi mendatangkan. Sampai macam tu sekali kena jaga. Betul? Mana? Dan jikalau patut bagi seorang manusia bahawa sujud ia manusia itu bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud ia perempuan itu bagi suaminya. Dan Rasulullah kata apa? Kalaulah patut orang manusia ni boleh sujud kepada manusia yang lain, orang yang pertama yang Nabi akan suruh adalah orang perempuan sujud kepada suami dia. Tetapi hakikat sebenarnya tak boleh. Sebab haram. Boleh jatuh akidah. Sujud kepada makhluk selain dari Allah. Yang boleh sujud hanya kepada Allah. Sebab itu dalam ayat Quran bila sebut kata malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, kan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika mana Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat ni, sujudlah kamu kepada Nabi Adam, fasajadu. Semuanya sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, melainkan iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana dia enggan, dia sombong. Dan Allah Ta'ala kata iblis ini dari kalangan orang yang kafir. Maka sujud dekat situ, kata ulama, bukan sujud macam kita duduk sujud dalam sembahyang tu. Kata ulama, maksud dia ta'zim, iaitu membesarkan, menghormati Nabi Adam tu. Iblis tak mau. Sebab iblis dia kata aku buat daripada api. Hak ni manusia ni buat daripada tanah. Pasal apa aku api yang lebih hebat ni nak kena hormat hak tanah ni? Tu poin utama dia apa iblis. Wastakbara. Dia sombong. Sebab itu kita ni kalau sombong habislah. Kalau sombong habislah. Sebab itu Rasulullah kata tidak masuk syurga orang yang ada sifat sombong walaupun sebesar zarah dalam hati dia. Tu. Jangan sombong, habis. Jadi poin dia nak bagi tahu kata apa? Tanggungjawab. Tunaikan hak isteri kepada suami itu macam mana. Tapi benda ni tak berlaku pun, jangan duk buat. Jangan duk buat benda yang menjijikkan, nanah, najis dan sebagainya tu, bukan suruh buat, tetapi nak bagi tahu kata apa, sampai terus tu pun belum lagi. Macam kisah seorang hamba Allah ni, dia dukung mak dia tawaf di Baitullah, di Kaabah tu, zaman Ibnu Umar, kalau tak salah saya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia tengok benda tu. Dia tengok pasal apa teruk sangat hang ni. Yalah, mak dia tak larat uzur, tua dah. Dia tanggung mak dia, gendong mak dia tawaf. Dia kata, adakah aku buat benda ni kira dah memenuhi aku punya nak berbalas. Dia kata, adakah benda yang aku duk buat ni gendong mak dia boleh jalan. Zaman dulu mana kerusi roda, zaman lo ni tawaf naik skuter tu. Zaman dulu mana ada kursi roda, dia gendong mak dia tawaf. Maka dia tanya Ibnu Umar, adakah aku buat benda ni dah membalas kebaikan mak aku, balas jasa mak aku? Ibnu Umar kata apa? Kamu takkan dapat balas walaupun senafas udara ataupun nafas mak kamu ketika melahirkan kamu. Hak tu pun kamu tak boleh balas. Jangan kata jasa hak lain. Senafas ibu kamu ketika nak melahirkan kamu, itu pun kamu tak dapat balas. Hak lain ni lagi lah. Dia duk berasa dia dah khidmat mak dia sungguh-sungguh ni, dah boleh balas jasa. Tak lagi. Tak boleh, memang tak boleh balas punya. Dengan kita punya balasan duit ke, perbuatan kita ke. Tapi walaupun tak dapat balas, kita diperintahkan untuk terus berkhidmat untuk mak ayah kita, walaupun mak ayah kita dah mati, meninggal dunia.
Rasulullah ajar macam mana cara nak khidmat kepada mak ayah walaupun dah tak ada. Antaranya kita kita niat, kita sedekah niat atas nama mak ayah kita, kita wakaf niat atas nama mak ayah kita, kemudian kita sambung silaturahim dengan siapa yang mak ayah kita baik dulu di dunia. Sebab benda ni Ibnu Umar dia pernah buat dengan seorang Arab Badui. Arab Badui dia naik kuda tu, naik kuda ke unta tak salah saya. Dia nampak Arab Badui ni tengah duduk berjalan kaki. Dia tahu Arab Badui ni kawan baik ayah dia, Saidina Umar. Walaupun Arab Badui kita kata Arab kampung, tapi dia tahu Arab Badui ni kawan baik ayah aku dulu. Maka dia turun daripada kenderaan dia, dia suruh Arab Badui tu naik, dia bagi dia punya macam serban tu, bagi pakai. Kawan dia pun tanya pasal apa? Wih, hang ni nampak awak baik sangat kan? Kita pun tak pelik lah kan. Wih, hang ni layan lain macam ni pasal apa ni? Antara dia tu siapa? Dia tu kawan baik ayah aku. Maka antara cara aku nak khidmat kepada ayahku tak ada dah, dengan cara aku khidmat kepada dia. Sampai macam tu. Sebab tu kita kena kenal kawan baik ayah kita siapa. Supaya kita boleh pergi jenguk dia, ziarah dia, tanya khabar dan sebagainya. Habis. Kupa boleh saja lagi Imam sikit ya. Kat mana kita berhenti tadi? Kita berhabis hak tu ya, hak yang jawapan dia kepada Nabi tu nah. Ke mana tadi? Yang sujud tu kan? Situ. Dia kata, Nabi kata, nescaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud ia perempuan itu bagi suaminya apabila masuk ia atas isterinya. Masuk ia ni maksudnya dia balik rumah lah. Ketika suami balik rumah ni, Nabi akan suruh suami hang balik rumah ya, hang sujud. Tapi benda tu tak berlaku lah. Atas isterinya bagi orang yang melebihkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas isterinya. Suami itulah. Allah Ta'ala memang dah melebihkan suami ni atas isteri ni. Tak boleh kata apa. Jangan dia kata, tak aci lah. Tak, memang itu sunatullah. Memang itulah aturan Allah, sunatullah, hukum Allah. Macam tu dah. Kena terimalah. Habis. Lepas tu saya perhabis ni. Maka, ni perempuan ni jawab lah. Dia dengar lah Nabi cerita. Nabi kata macam ni, mu kena buat macam ni, pun boleh tentu lagi. Lepas tu Nabi kata, kalau kata perempuan boleh sujud, manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, aku akan suruh perempuan ni sujud pada suami dia. Lepas tu dia dengar Nabi kata macam tu, dia kata apa? Maka berkata oleh perempuan yang bertanya itu, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya jadi Nabi. Dia kata, demi Tuhan yang ni maksudnya lafaz bersumpah, lafaz qasam ni dia nak menguatkan kata-kata dia. Sebab tu kita kalau kita bahasa kita sebut apa? Wajib wajib tu dia lah tu. Bahasa kita macam lafaz sumpah lah. Taubat Ni dia kata apa? Demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya jadi Nabi, tiadalah aku bersuami selama kekal di dalam dunia ini. Dia dengar Nabi cerita lagu tu kak. Bahasa kita kata apa? Taubatlah hum, aku tak mau nikah sampai bila-bila, dia kata. Tu bahasa kita lah. Sebab apa? Sebab dia tengok Allah teruknya jadi isteri ni. Kan? Itu dia mungkin bagi dia tak dapat nak harungi benda tu. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, kita ni, orang perempuan ni, dia banyak kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dengan sebab dia menikah. Bahkan pahala-pahala itu yang sangat mudah. Dan kadang-kadang tu dia tak buat apa benda tu, tapi dia tetap dapat pahala. Memanglah dia risau, dia takut. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia tidak akan dapat pahala daripada amalan-amalan dia berkhidmat kepada suami. Sebab tu orang perempuan kena mengaji ilmu tentang cara macam mana nak jaga supaya tidak jadi derhaka. Sebab nak dapatkan pahala ni sangat senang. Suami mai jemaah, dia tak mai pun. Sebab apa? Jaga anak di rumah.
Payah bawa anak satgi kah, berlari sakan, jenuh nak jaga. Maka dia jaga, dia uruskan rumah tangga. Dia tahu suami dia balik satgi nak makan, nak minum. Maka pahala sembahyang berjemaah tu walaupun dia tak mari, tapi Allah Ta'ala boleh bagi pahala kepada dia. Suami dia bekerja, berjuang, berjihad, berdakwah. Dia tak duduk di rumah jaga anak, uruskan rumah tangga. Tak buat pun benda tu semua. Tetapi dengan sebab dia niat, aku buat ni khidmat kerana suami, Allah Ta'ala boleh bagi pahala seperti mana yang suami dia dapat. Bancuh air, masak nasi, basuh berah. Bukan terah mana kita kata bancuh air. Buh gula ke, buh kopi teh sikit ke. Bancuh lah. Tapi dia niat, ya Allah, aku khidmat kepada suami. Pahala yang besar Allah Ta'ala akan bagi. Jangan duk berasa, kena hari-hari nak minum air ni. Jangan duk berepek begitu lah. Tu no. Dia akan cerita lepas ni. Lepas ni dia akan cerita. Mulai kita pun dah masuk isyak dah. Kita berhenti kat situ dah. Thumma qala, kemudian kata, dan sungguhnya telah dicitrakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya minta maaf banyak-banyak kalau kata terkasar bahasa, mengguris perasaan, melawak lebih kurang dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa 'an buldan 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya.